Baiklah, untuk pengetahuan anda semua, pada 11 Februari 2023, beberapa hari yang lepas, Perdana Menteri kita telah pun melancarkan skim keselamatan sosial suri rumah yang telah pun berkuat kuasa pada 1 Disember 2022, yang mana Perkeso merupakan badan bertanggungjawab untuk melaksanakan skim keselamatan sosial untuk suri rumah, khusus kepada suri rumah. Jadi untuk kita memberi perincian mengenai satu inisiatif yang baik kepada suri rumah ini, saya sangat berbesar hati pada hari ini untuk bersama dengan Encik Rahmat Ismail, iaitu Ketua Bahagian Sinergi Perkeso. Baiklah, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Mungkin ini satu skim keselamatan sosial suri rumah Perkeso. Kalau kita dengar ni, memang ia merupakan satu inisiatif yang baik untuk memberi perlindungan kepada suri rumah. Sebab apa kita faham, suri rumah ni orang yang tidak mempunyai majikan secara rasminya. Tetapi Alhamdulillah sekarang telah pun dilindungi oleh Perkeso. Mungkin sedikit latar belakang mengenai skim ini. Encik Rahmat, silakan. Terima kasih dan selamat pagi Malaysia. Sebelum tu terima kasih. Skim keselamatan sosial suri rumah ni sebenarnya cetusan idea daripada Yang Berhormat Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, isteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Sewaktu ketika itu beliau menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang wanita pertama, dan idea ini adalah untuk memelihara kebajikan sosial suri rumah dan mengiktiraf sumbangan suri rumah kepada keluarga, pada masyarakat dan negara, serta untuk memertabatkan golongan suri rumah sebenarnya. So di peringkat global ataupun peringkat dunia juga, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO telah mewujudkan sebenarnya satu perlindungan sosial minimum di bawah Convention ILO 102, di mana ada lebih kurang ada 9 piawaian minimum, di antaranya tentang pengangguran, tentang faedah warga tua, rawatan perubatan, manfaat kepada keluarga, faedah bersalin, tentang keilatan, faedah penakat. Jadi sumbangan itu, jadi Malaysia mengambil inisiatif melalui Kementerian Sumber Manusia untuk meneruskan perjuangan Convention 102 ini, kerana kita faham golongan suri rumah ini juga berisiko. Ada kemalangan, mungkin berlaku kemalangan sewaktu menguruskan rumah tangga. Jadi kita sebenarnya berbangga, Malaysia merupakan negara pertama di rantau ini yang mengadakan satu skim, kerana dalam dunia baru ada 4 negara saja yang ada skim seumpama ini. Okey. Suri rumah yang dimaksudkan itu, macam saya cakap tadi kan, suri rumahnya bukan mempunyai majikan. Ya. Macam mana nak mendaftarnya kan? Yang menonton tu suri rumah ni datang daripada pelbagai latar belakang, latar umur dan sebagainya. Dan kenapa ia sangat-sangat penting untuk melindungi suri rumah ini, dan bagaimana untuk mereka menyertai skim ini? Okey. Suri rumah dalam konteks yang kita ada sekarang ni, kita kena faham bahawa yang dimaksudkan suri rumah di bawah konteks yang perlindungan sosial yang kita ada ini untuk care ekonomi ini, dia lebih kepada mereka pertamanya seorang wanita. Dia mesti seorang wanita, warga negara Malaysia, dan berumur kurang daripada 55 tahun. Jadi tak kisahlah dia buat kerja sebagai suri rumah ini sama ada sepenuh masa ataupun separuh masa. Maksudnya kalau sebelah siang dia bekerja, malam dia bekerja kerajaan pun boleh juga, malam dia melaksanakan tugas-tugas sebagai suri rumah. So mereka ni juga dianggap sebagai suri rumah. Tak semesti dah berkahwin. Dia as long as dia melakukan kerja-kerja sebagai seorang
domestik ataupun kerja-kerja di seluruh rumah. Maksudnya kalau belum kahwin tu pada fahaman saya hidup bujang tapi ada rumah. Ya, ada menguruskan. Mungkin menguruskan rumah lah. Menguruskan rumah tangga dia dan juga mungkin menguruskan ibu bapa, semua sekali anak-anak. Lelaki bujang tak boleh lah. Belum lagi. Okey. Jadi apakah manfaat-manfaat yang ditawarkan di bawah skim ini? Apakah bentuk perlindungan dalam berbentuk cash ke, berbentuk medical card ke, macam mana? Okey. So untuk mencarum kita sebanyak RM120 untuk setahun. Maksudnya serendah RM10 lah sebulan. Jadi ada banyak faedah sebenarnya dalam skim ini walaupun RM120. Di antaranya faedah pelindungan bencana domestik. So kita tak tahu masa masak ke, bila masa tengah hantar anak pergi ke sekolah, pergi shopping untuk beli barang-barang keluarga. So kita ada faedah-faedah perlindungan bencana seperti faedah perubatan, faedah hilang upaya kekal, pencen penakat, faedah pengurusan mayat. Kemudian kalau perlukan allowance layanan sentiasa ni juga kita ada perlindungan-perlindungan seumpama itu, dan kemudahan-kemudahan jasmani, termasuklah nanti kalau ada dialisis. Yang ini banyak faedah-faedah yang kita bawa di bawah skim ini yang kita telah pun muktamadkan, seperti juga allowance keuzuran, kalau ada perlindungan-perlindungan keilatan, dan allowance lain lah yang kita rasa boleh dimanfaatkan. Dan boleh juga seperti pencen ni juga kalau ada kematian, mungkin kepada suami ataupun pada anak-anak yang secara berterusan lah. Kalau secara ringkasnya, secara generalnya kita boleh lihat perkara ini sebagai satu bentuk insurans lah. Ya. Insurans perlindungan pada suri rumah. Jadi mungkin kita semua nak tahu apakah proses-prosesnya untuk mencarum untuk mendapatkan skim ini pada suri rumah. Prosesnya macam mana tu? Okey, mudah saja. Proses ni sama ada boleh datang terus ke kaunter-kaunter Perkeso di seluruh negara. Kita juga boleh buat secara online. Boleh saja lihat di laman web Perkeso. Boleh dicarum sendiri oleh suri rumah tersebut. Suami pun digalakkan untuk mencarum untuk pihak isteri. Bukan suami, untuk suami je, bakal suami pun kita galakkan untuk mencarum bakal isteri untuk buat dalam skim ini, di mana kita lihat dia akan memberikan banyak manfaat lah. So kita juga sekarang ni sedang buat roadshow jugalah. Kita pergi ke mata-mata, kita tengah buat libat urus. Jadi boleh terus saja mencarum dalam skim ini. Okey. Dan juga salah satu soalan yang sering kita dapat apabila produk insurans dijual kepada masyarakat ini adalah proses untuk claim tu bagaimana? Katakanlah sesuatu terjadi kepada suri rumah. Di pihak Perkeso, apakah proses-proses yang perlu dilakukan? Sedikit daripada Encik Rahmat. Kita mengambil tindakan Perkeso prihatin. Okey, so kita tak menunggu. Salah satu proses yang kita sering lakukan sekarang ini adalah kita akan buat semak rujukan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. So maksudnya kita tak menanti orang datang pada kita bila ada kematian. Kita akan dapatkan data-data ataupun maklumat-maklumat ini terlebih awal. Jadi kita terus akan pergi. So kemudian kita juga sentiasa melihat apa saja media sosial, berita apa semua sekali berkaitan, dan diorang boleh terus, sama ada boleh datang terus ke Perkeso pun boleh, atau menghubungi kita punya rakan-rakan sinergi Perkeso, dan kita akan proses. Prosesnya simple saja. Tak susah mana
mana, dia tidak serumit mana, just datang ke ni, maklumkan pada kita dan kita akan buat siasatan dan juga semakan untuk membuat pembayaran. Dari segi mungkin ini adalah merupakan satu proses untuk kita memberi kesedaran kepada suri rumah. Anda boleh mendaftar untuk mendapatkan skim keselamatan sosial suri rumah Perkeso. Katakanlah masyarakat ini kan mungkin tak ramai yang menyertai. Apa yang akan dilakukan oleh Perkeso dari segi database? Adakah Perkeso akan approach juga mendekati golongan ini ataupun bagaimana? Ya, terima kasih. Sebenarnya bermula 1 Disember hingga 14 Februari ini dah seramai 141,777 suri rumah yang telah pun mendaftar di bawah skim ini. Jadi kita memang membuat roadshow dan di antara itu termasuklah 135,281 suri rumah yang telah ditaja carumannya oleh pihak kerajaan. Dan sebenarnya walaupun baru kita laksanakan 1 hari bulan Disember, saya nak maklumkan kat sini sebenarnya dah ada 37 orang suri rumah berinsurans yang telah meninggal dunia dan waris dah terima faedah daripada sama ada faedah pengurusan mayat ataupun pencen penakat. Dah ada anak-anak yang dah terima. Maksudnya walaupun baru 1 Disember 2022 tapi sekarang ni dah ada 37 orang. Dan alhamdulillah dah ada lebih kurang 141,000 seperti saya kata tadi. Dan kita ingin mengharapkanlah boleh disebarluaskan. Saya ucap terima kasih pada RTM juga yang ambil inisiatif untuk menyebarluaskan dan kita menggalakkan mereka ini mencari. Seramai mana suri rumah yang sedang menonton, anda layak untuk mendapatkan skim keselamatan sosial suri rumah Perkeso. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Rahmat Ismail, Ketua Bahagian Sinergi Perkeso, kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah, sekarang kita nak ke